Datuk Seri Anwar nafi dakwaan kerajaan perpaduan tidak tegas terhadap permasalahan rasuah. Sumbangan Najib kepada negara antara asas pengurangan hukuman diberikan kepadanya. Dr. Mahathir dibenar pinda pernyataan tuntutan dalam saman fitnah terhadap Perdana Menteri. PH harus tegas singkirkan parasit untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 5 Februari 2024 bersamaan 24 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Parlimen Bukit Glugur Ram Karpal Singh berkata, Ketua Polis Negara tidak sepatutnya mengulas apatah lagi membuat kesimpulan awal terhadap siasatan melibatkan bekas pemimpin DAP Tony Phua. Beliau mengingatkan Tan Sri Razaruddin Hussein bahawa siasatan sedang dijalankan. Beliau yang juga seorang peguam mempersoalkan sekiranya polis sudah menyimpulkan bahawa kenyataan Phua bersifat menghasut, mengapa perlu panggil ke Bukit Aman bagi membantu siasatan? Phua menerima beberapa laporan polis susulan kritikannya di media sosial yang mengkritik keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan separuh hukuman Najib dan denda 210 juta kepada 50 juta ringgit. Razaruddin semalam berkata kenyataan Phua bersifat menghasut kerana mengkritik kuasa agung memberi pengampunan serta mengajak orang ramai membenci institusi diraja. Perdana Menteri menafikan dakwaan kerajaan perpaduan tidak tegas terhadap permasalahan rasuah susulan keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Datuk Seri Anwar berkata isu yang dibangkitkan itu adalah tidak benar. Beliau berkata proses badan kehakiman itu diteruskan dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak pernah memberi kata dua kepada beliau berhubung keputusan terhadap Najib itu. Katanya banyak perkara yang perlu diutamakan kerajaan perpaduan antaranya berhubung soal ekonomi dan penyelarasan gaji penjawat awam. Perdana Menteri berkata soal tata kelola dan penegasan terhadap membanteras rasuah itu dilaksanakan secara menyeluruh dan pentadbiran hari ini tidak ada langsung pendirian untuk beruntur. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat kecaman apabila mempertahankan keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman Datuk Seri Najib Razak. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya menerusi ucapan di laman X menuduh Datuk Seri Anwar cuba mengalihkan kesalahan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai pengerusi Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Datuk Seri Anwar pada Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri hari ini berkata pendengaran yang diberikan oleh Lembaga Pengampunan terhadap permohonan pengampunan Najib adalah selaras dengan peruntukan undang-undang. Beliau turut menafikan dakwaan bahawa setiap tahanan perlu berada di dalam tahanan minimum 3 tahun sebelum permohonan pengampunan mereka boleh dipertimbangkan. Semalam, Latifah mempersoalkan bagaimana perasaan pegawai dan anggota SPRM yang terlibat dalam menyiasat skandal 1MDB berhubung pengurangan hukuman ke atas Najib. Datuk Seri Anwar memberitahu asas Lembaga Pengampunan memutuskan memberi pengurangan hukuman kepada Datuk Seri Najib Razak antaranya dibuat atas sumbangan bekas Perdana Menteri itu kepada negara. Perdana Menteri berkata perkara itu diambil dalam perbincangan mesyuarat Lembaga Pengampunan termasuk kaedah lain yang diperincikan. Dalam pada itu beliau dipersoal kenapa permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan dibincangkan terlalu awal sedangkan bekas ahli Parlimen Pekan itu baru sahaja menjalani hukuman. Beliau bagaimanapun menjelaskan bahawa sesiapa sahaja yang sudah dijatuhi hukuman boleh mengemukakan permohonan pengampunan. Beliau juga berkata tidak wajar menyalahkan Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Peguam Negara atau Lembaga Pengampunan
kerana keputusan itu diputuskan oleh baginda. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar meminta supaya semua perbahasan, perbincangan dan pandangan berhubung isu lembaga pengampunan membabitkan Najib dihentikan. Beliau turut menggesa agar keputusan itu dihormati kerana ia bukan sahaja dibuat berlandaskan undang-undang, malah atas belas ihsan yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Katanya, pertimbangan utamanya adalah soal ihsan, belas kasihan atau apa yang disebut oleh bekas yang di-Pertuan Agong itu sebagai mercu keihsanan. Beliau berkata demikian berhubung keputusan Lembaga Pengampunan yang memberikan pengurangan 50% bagi tempoh hukuman penjara dan denda yang perlu dibayar oleh Najib. Beliau berkata di bawah Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000, Lembaga Pengampunan berperanan untuk mempertimbangkan permohonan banduan selaras dengan peruntukan undang-undang itu. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk meminda pernyataan tuntutannya dalam saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peguam Rafiq Rashid Ali yang mewakili Mahathir berkata, Pesuruhjaya Kehakiman Zahara Hussein membenarkan bekas Perdana Menteri itu meminda pernyataan tuntutannya untuk memasukkan kenyataan yang didakwa dibuat Datuk Seri Anwar mengenainya selepas surat tuntutan dikeluarkan berhubung perkara itu. Tambahnya, Mahkamah memerintahkan Mahathir memfailkan pindaan itu selewat-lewatnya 4 Mac ini. Menurut Rafiq, Datuk Seri Anwar kemudiannya akan memfailkan pembelaannya yang dipinda pada 18 Mac dan seterusnya jawapan Mahathir mesti difailkan selewat-lewatnya pada 1 April. Bagaimanapun, Mahkamah turut memerintahkan Mahathir membayar kos RM3,000 kepada Datuk Seri Anwar yang diwakili Benjamin Alif Suhaimi, Sangit Kaurdio dan Foy B. Loy. Peguam Afif Rusli turut mewakili Mahathir. Pakatan Harapan PH seharusnya bersikap tegas dengan menyingkirkan parasit dalam gabungan itu untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata, itu kerana pemimpin yang bersifat parasit hanya akan mencetuskan perbalahan dan menyukarkan kerjasama sedia ada untuk menjadi yang terbaik. Menurutnya, mana-mana ahli gabungan yang berhaluan kiri dan tidak sehaluan dengan pendirian parti hendaklah diambil tindakan tegas sebelum ia menjadi barah dalam kerajaan mahupun kerjasama politik itu. Katanya, seorang demi seorang ahli PH mula menunjukkan belang sebenar yang mana mereka tidak pernah bersetuju dengan kenyataan pimpinan parti mereka membentuk kerajaan perpaduan. Menurutnya lagi, sekiranya dibiarkan akan muncul seorang demi seorang sikito dalam kerajaan perpaduan yang akan memburukkan imej gabungan itu pada mata masyarakat mahupun dunia. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.